contoh daripada. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Soalan itu semua kita dengar tadi. Bagaimana kita nak memilih pemimpin, ciri-ciri pemimpin berdasarkan parti. Ya. Dia sebenarnya kita jangan keliru dengan parti-parti ini. Kerana Islam sudah ada panduan yang jelas. Jadi sekarang apabila kita panggil parti-parti ataupun kita panggil kumpulan-kumpulan tersebut, apakah dasar perjuangan dia? Ini adalah kita selidik. Dan apakah merit dan juga pembuktian yang telah dia lakukan dalam mencapai matlamat perjuangan dia? Tidaklah kita selidik fakta-faktanya dan sebagainya. Kenapa kita orang Islam ya, mestilah mempunyai tindakan dan keputusan yang berdasarkan kepada pengetahuan. Kita kena tengok betul-betul. Lepas tu, bila kita dah selidik, maka kita tahu siapa yang benar-benar nak melaksanakan Islam dan siapa yang tidak. Maka mereka yang nak melaksanakan Islam, yang duduk di dalam kumpulan yang nak melaksanakan Islam tadi, maka dia kata dia nak melaksanakan Islam. Maka kita percaya. Kerana cakap orang mukmin itu kita terima. Itu sifat kita dengan orang mukmin. Dia kata saya nak melaksanakan Islam. Kita percaya. Kita bagi kepercayaan kepada dia. Bagi dia peluang untuk melaksanakan Islam. Bila dia tidak melaksanakannya, maka ketika itu dia menjadi fasik. Orang yang berbohong. Orang yang berbohong. Jadi dalam hal ini, bila dia ada peluang, dia ada kuasa yang penuh untuk melaksanakan Islam. Dan dia laksanakan Islam. Maka yang beri kepercayaan tadi mendapat ganjaran yang luar biasa. Bukan sikit pahala dia tuan. Bila kita memberi kepercayaan kepada seseorang. Sebagai contohlah, kita bagi ni, saya bagi anak kunci surau ni pada Ustaz. Ustaz buatlah apa surau ni pun. Dia pun buat sebagai pusat pengajian. Yang bagi anak kunci itu mendapat ganjaran yang luar biasa. Kaedah dalam Islam. Apa dalam bahasa Arab dia? Kalau terjemah dia, yang bersama dan bekerjasama di dalam kebaikan, maka mendapat pahala. Yang bekerjasama di dalam dosa, mendapat dosa. Jadi atas dasar ini, apabila mereka itu nak melaksanakan Islam, dan kita tengok pada akhlak dan peribadi dia, tidak melakukan perkara-perkara daripada dosa-dosa besar yang melazimkan dia ni boleh dianggap seorang yang tak boleh dipercayai. Maka kalau tak ada sifat begitu, hendaklah kita beri keyakinan dan kepercayaan supaya dia dapat melaksanakan cita-cita dia mewakili umat Islam. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, kita berada dalam suasana negara yang melaksanakan demokrasi, kita tak boleh lari daripada adanya parti-parti politik. Oleh sebab itu kita perlu tahu mana yang nak memperjuangkan Islam, mana yang tidak. Dan kita membuka jalan kepada yang nak menegakkan Islam, walaupun proses itu adalah suatu proses yang panjang. Bukan suatu proses yang mudah, kerana kita berdepan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang jahil terhadap Islam. Yang memandang Islam dengan pandangan yang negatif, yang disuntik oleh kuasa-kuasa besar dunia, dan disuntik oleh golongan yang menolak Islam. Jadi kita proses supaya kita berpeluang menerangkan Islam kepada orang Islam. Kemudian kepada masyarakat. Mengembalikan keyakinan orang Islam kepada Islam dulu. Dan kemudian kepada masyarakat. Islam sebagai suatu agama yang bukan terbatas dalam soal hablum minallah, tetapi juga hablum minan. Jadi dalam hal ini, kita ni dekat dah dengan pilihan raya. Ya? Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila pilihan raya ni, saya sebut terus terang sebagai ustaz yang mengajar, kalau ada orang yang berjuang atas nama parti nak memperjuangkan Islam, tuan-tuan bagi undi. Lepas tu biar dia jawab terkangkang depan Allah Ta'ala. Kita dah lepas. Besok Allah tanya, macam mana? Apa tanggungjawab kamu dalam menegakkan Islam? Hukum Allah di dalam negara kamu. Aku bagi nikmat macam-macam. Bagi biji timah, aku bagi ini, aku bagi udara, macam-macam aku bagi. Apa tanggungjawab kamu? Ya Allah, dalam pilihan raya, orang ni nak melaksanakan Islam. Aku telah memberi undi dan kepercayaan. Selesai. Lepas tu Tuhan tanya dia pula. Maka dialah yang akan menjawab di depan Allah. Kalau dia tidak berniat jujur dan dia berdusta,
atau dia tidak melaksanakan amanah yang diberikan. Kita dah selesai tanggungjawab kita di depan Allah. Dah selesai. Mari kita selesaikan tanggungjawab kita. Lepas tu serah biar mereka yang menjawabnya dan melaksanakan amanah. Tapi kalau kita tak ambil tanggungjawab, oleh kerana negara ni negara demokrasi, lalu akhirnya yang naik ialah orang-orang yang tetap tidak mahu untuk melaksanakan ajaran Islam itu dalam bentuk yang lebih serius dari sudut perundangan ataupun dari sudut-sudut kebebasan menyampaikan dakwah Islam itu sejelas-jelasnya sebagai agama yang syumul. Kalau naik orang macam ni, maka kita mengulang cerita lama. Macam mana kita nak jawab besok? Kita nak ceramah politik malam ni. Tapi bila soalan macam ni, saya pun berasa nak ceramah juga. Berasa nak sebut isu semasa dan sebagainya. Kita orang Islam kat Malaysia ni, dia panggil, kita dah tak ada pilihan. Kita dimomok-momokkan. Ni kalau negara ni berubah, maka yang akan perintah Cina. Yang akan perintah orang kafir. Tuan-tuan, ni yang keluar dekat 50 bilion dah ni. Bagi seorang 100, bagi. Siapa tokek ni? Tokek. Siapa yang bagi duit? Ini semua ada janji dengan tokek. Besok, menang atau kalah, yang perintah kita tetap juga bukan orang yang dipanggil kapitalis dan korporat. Dia yang pegang kita. Kenapa? Negara berhutang. Dia bukan cakap kosong. Sebab tu tuan-tuan, yang sekarang ni bukan masalah kita panggil siapa perintah, ialah yang masalah sekarang ni, iaitu kita kena faham, orang Islam, kita majoriti orang Islam. Negara kita negara orang Islam. Majoriti orang Islam. Yang kita nak sekarang ni, orang Islam macam mana yang perintah? Orang Islam yang ada integriti, yang ada amanah, yang ada kita panggil disiplin yang tinggi dalam mengawal nafsu bila berkuasa dan bila diletakkan kekayaan kepadanya. Orang Islam ni bila dia memerintah, bahagialah rakyat. Kita nak orang Islam macam tu. Dan kita Alhamdulillah di Malaysia masih majoriti. Selagi kita masuk majoriti, kita kena buat keputusan yang betul. Kalau kita dah jadi minoriti, ni masalah besar. Masa tu percaturan politik sudah kurang signifikan. Kalau jadi minoriti. Orang Islam berapa ramai? Berapa peratus, Tuan? 56%. Dekat-dekat nak habis dah. Tuan-tuan, masa kita ada majoriti ni, buatlah betul-betul. Saya nak beritahu tuan-tuan, dasar-dasar yang dibuat di peringkat persekutuan, kalau dasar tu betul, orang Islam yang paling untung. Sebab apa? Sebab orang Islam major. Tapi bila dasar tu tak betul, yang paling nyanyi orang Islam. Sebab orang Islam major. Sebab itu pemimpin dalam Islam kena pilih betul-betul. Dan Nabi peringat dalam satu hadis, kalau maksudnya kalau kita ini ada orang yang layak, kita tak lantik dia. Kita lantik orang yang tak layak dari sudut syaraknya, maka kita dianggap mengkhianati Allah dan Rasul. Yang main-main. Sebab dengan perbuatan kita menyebabkan orang yang tidak layak ini menghalang manusia daripada agama Allah Ta'ala. Yang main-main dalam masalah pilih pemimpin ni, nak pangkah tu fikir 100 kali. Yang main-main ya, ni bukan macam kita panggil pangkah markah anak murid ni. Kena hati-hati, kerana itu akan dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat. Dah, kawan ni nak laksana Islam dan kita tengok merit dia bagus, pangkah. Lepas tu tawakal ala Allah, serahlah dia kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita tengok dia khianat, maka bila dia khianat, janganlah kita undi dia lagi pada masa akan datang. Yang jelas kita tak ada pilihan, kita mesti buat keputusan sebelum terlambat. Majoriti kita 56%. Dah tinggal berapa peratus dah? 6% saja kita lebih. Kalau tidak dah sama. Jadi orang-orang non-Muslim makin ramai. Dia bukan ramai melalui apa kita panggil kelahiran. Kerana yang paling banyak beranak orang Islam. Anak saya saja dekat 15 orang. Anak saya 15 orang, gugur 3 orang. Adalah 12 orang. Tapi melalui apa? Ini strategi musuh-musuh Islam bawa masuk dalam negara. Jadi sebelum terlambat, buat keputusan yang betul. Jangan besok baru nak menyesal, dah tak berguna. Bantulah orang yang nak menegakkan Islam. Sekadar itulah yang dapat disampaikan. Ya.
Terkejut saya, la ilaha illallah. Itu semua. Ya, Tuan.